kuliah tu ustaz tu tafsir surah Al-Mulk. Oh. Tak ni. Ya, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربي يسر لنا أمورنا ورزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين فهم النبيين اللهم يسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dah kita sebulan sekali jumpa. Dan kita akan baca surah Al-Mulk dah sampai ayat ke-12 ya. Maknanya kalau kita kira dengan muka surat 562. Surah Al-Mulk ni dia dua muka surat setengah lebih kurang 30 ayat. Kita dah habis dah fasa pertama lebih kurang muka pertama dah habis dah. Jadi kalau siapa boleh hafal, alhamdulillah bagus 12 ayat pertama. Dan siapa yang belajar dengan saya, kita dah dapat banyak ilmu ya. Kita terangkan tentang tajwid, makharijul huruf. Sebenarnya kita belajar ni untuk bekalan diri kita sendiri ya. Ada yang mengajar, ada yang jadi cikgu, ada yang balik rumah anak nak belajar ke, siapa nak belajar, staff nak belajar dengan kita ke. Jadi sebenarnya ilmu ini satu ilmu yang baik buat kita dan buat yang sekeliling dengan kita, keluarga kita, anak kita dapat belajar jugalah daripada ilmu yang kita belajar, hukum hakam tajwid kita boleh sebarkan. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang ialah orang yang, kalau daripada kalangan kita, orang yang mempelajari ilmu Quran dan dia mengajar. So kita belajar hari ini, satu hari nanti kita boleh mengajar anak kita, mengajar sesiapa. Baik. Kita dah sampai ke ayat 12. Kita nak baca sama-sama ya surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan dapat syafaatul Quran juga bila kita menjadi hamba Allah yang sentiasa berdamping bersama dengan Quran, belajari ilmu Quran serta mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan-golongan orang-orang yang maqam tinggi di akhirat kelak nanti bersama dengan sahabat, juga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jom kita baca surah Al-Mulk sambil kita ulang kaji sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca daripada awal surah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat selesai baca surah Al-Mulk 5, 6 minit, 7 minit. Paling-paling lambat pun kalau kita baca lambat 10 minit ya. So 10 minit daripada 24 jam, takut tak ada masa nak ngaji surah Al-Mulk ataupun nak dengar surah Al-Mulk pun susah. Jadi ini kena tanya hati masing-masing lah. Kalau boleh kita cuba menghafal
dan cuba mendengar surah Al-Mulk, lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Lama-lama kita hafal tanpa kita tengok Quran. Dengar selalu, ingat 2 ayat, ingat 3 ayat, 4 ayat. Tapi kalau nak lebih afdal, kita berguru ataupun mendengar ayat suci Al-Quran daripada qari-qari yang bagus tajwidnya, supaya kita baca bacaan dengan bacaan tajwid yang baik. Baik, muslimin-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik di sini ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau boleh di sini jangan kita wakaf. Kalau boleh elakkan wakaf di sini. Takut nanti tak sempurna makna dia. Quran ni kadang-kadang kita tak boleh baca dengan sesuka hati kita. Dia ada namanya waqaf ibtida'. Maknanya waqaf ibtida' ni kalau boleh kita tengok balik. Kalau ada jim, berhenti tak ada masalah. Kalau ada salam ya, berhenti tak ada masalah. Tapi sambung lebih baik. Kalau terberhenti dekat salam ya, tak ada masalah. Yang satu lagi, qaf lam ya pun kita digalakkan berhenti, sambung pun tak ada masalah. Ya, maknanya kita tengok. Sekiranya kalau ada tanda wakaf, kita boleh berhenti. Jangan dibaca pula, kita degil pula, nak pergi juga. Nak pergi juga. Tengok-tengok nafas kita mati separuh jalan, mati syahid. Tengok-tengok tak sempurna bacaan. Sekiranya kalau ada tanda-tanda yang saya sebut tadi, wakaflah lebih baik, elakkan daripada kesalahan wakaf ibtida'. Macam di sini nampak ayatnya macam satu baris. Innal ladzi, tapi kalau silap ambil nafas, mati syahid tengah jalan. Selalu ustaz dulu buat. Ni ustaz pernah ditegur tau. Bukan kata, oh ustaz okey ke pada dulu belajar memang tak pernah salah. Tak, saya pernah ditegur. Dia kata, ustaz jangan berwakaf kat sini. Wakaf kat sini tak elok. Maka kita genapkan satu ayat ni. Jadi kalau kita sampai fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, ayat ke-11. Mari ayat ke-12, tarik nafas ekstra. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Genapkan. Boleh je. Boleh je sebenarnya, tapi kadang-kadang kita habit. Mari ayat 12 ni, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun. Kalau boleh diafdalkan sambung. Ya, sambung. Ustaz pun ada kat YouTube bacaan ustaz, berhenti kat situ. Ustaz tak nafikan, tapi bila guru pernah ditegur saya, dia kata, Abdul Karim, waqaf anta di sini tak berapa sesuai. Anta kena lebih afdal, sambunglah di sini. Lepas tu saya pula buat rakaman sekarang ni, tarik nafas. Nampak aja dalam YouTube tu ada yang bacaan tanpa muka tu, nampak macam strong je Ustaz Karim baca, panjangnya nafas dia. Rupanya berapa kali berhenti saya. Nak cerita kata tak semudahnya Quran ni, tapi dalam pengalaman kita mempelajari ilmu Quran, biasalah kalau salah pertama, salah kali yang kedua, itu biasa. Tak ada kata siapa yang perfect, tak ada siapa yang sempurna. Ustaz sendiri pun pernah ditegur. Maka nak cerita pada tuan-puan, kalau kita tak belajar, lagilah salah bacaan kita. Dia main berhenti ikut dan ikut apa kita nak rasa. Seperti mana saya sebut bulan lepas, tak silap saya, kalau kita bercakap bahasa Melayu pun, kalau kita tak pandai bahasa, tak tahu apa dia arti dia, boleh terberhenti juga. Macam saya sebut bulan lepas, saya pergi makan nasi di sungai, berhenti. Lepas tu buluh sambung nafas yang kedua. Buluh sedap gila. Rupanya makan nasi di Sungai Buloh sedap gila. Tapi terberhenti dekat sungai, lepas tu sambung nafas lain, Buloh. Jadi orang kata, you makan buluh ke sedap tu? Dah, makan nasi Arab. Maknanya kalau kita, bahasa Melayu kita, orang yang tak faham, dia baca teks bahasa Melayu, dia akan silap. Sebab tu kita kena ada koma dia. Tapi dalam Quran ni, dia tak semua ada koma dia. Quran dia tak ada koma, dia ada waqaf dia, ada tanda-tanda dia. So kita di sini, kalau boleh genapkan satu nafas, ya, tulis kat situ, genapkan satu nafas ayat 12, lebih baik. Larang berhenti dua nafas di sini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, mereka ini sesungguhnya mereka yang takut pada Allah, mereka ni akan dapat apa dia? Rabbahum bil ghaib, dengan ghaib. Lepas tu lahum maghfiratun wa ajrun kabir, mereka ni akan dapat
dapat keampunan dan dapat ganjaran yang besar. Jadi kalau boleh ayat tu dia macam sambung tau. Siapa yang takut kepada Allah dan keampunannya sebagainya, tapi tiba-tiba maka bagi mereka ni dia akan jadi lari makna dia. So di sini kena itu bagi ustaz-ustaz yang pakar tafsir lah, kan. Saya ambil bab tajwid sahaja, maka kita elakkan di sini jangan waqaf. Okey. Sesungguhnya di sini kita tengok balik inna di sini sesungguhnya. Maknanya kalau setiap kali kita nampak sesungguhnya di sini, kita wajibul gunnah. Baca qadar 2 harakat dengung. Jangan kedekut. Nampak je tanda sabdu, tanda tasydid, nun ataupun mim, kita dengungkan. Innal ladzina, kita baca innal ladzina, nampak macam kita ni langsung tak berguru. So pastikan innal ladzina. Sebab dalam Quran setiap muka surat dia mesti biasanya ada nun yang bersabdu. Kebiasaan banyak yang ada nun mati ataupun mim yang nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid. Banyak dalam setiap muka surat tu biasanya ada. Sebab bahasa Arab kan, kalau bahasa Melayu dia banyak ca, nya, lebih kurang macam tu lah. So Arab ni dia ada wajibul gunnah sini, nama dia wajibul gunnah harakatain. Wajib dengung di sini nun musyaddadah 2 harakat. Saya rasa ni kita selalu ajar dah, cuma saya dah bagi tahu dah, cuma takut kita lupa. Allazina, pastikan di sini hujung lidah, hujung gigi. Ramai kadang-kadang kita dia selamba je. Kalau tak kita tak tunjuk ajar, kita tak bagi tahu, salah ni dia main tembak baca. Bacaan dia innal lazina dengan zai, sebenarnya dengan dz. Tahu tak? Innal lazina. Keluar lidah, ustaz tak nak gusi ustaz. Tak nak gusi gigi dengan gusi tak apa lidah tu. Ustaz tak boleh juga tak sampai lidah. Kalau lidah pendek tu tak ada bercakap lah. Ni semua boleh bercakap, membawang clear je bunyi, tak pendek pun, tak ada gusi, tak ada gigi, bunyi jelas je. Tapi asal nak ngaji, lidah tak gigi tak ada ke ataupun alasan-alasan tertentu, so tak logik lah bagi kita nak mengaji, nak darjat tinggi di sisi Allah, tapi kita berkira. Jadi kita kena ada kesungguhan dalam sebutan mengaji Al-Quran ni. Jangan kita rajin malas, tak boleh. Dia Quran dia kena rajin. Keluarkan makhraj dia, hak dia setiap huruf. Innal ladzina, walaupun kita tak ada, ustaz, saya tak ada bakat suara lah ustaz. Suara saya ni tak ada langsung tarannum ustaz. Tak boleh ustaz, memang macam ni saya. Oh tak apalah kak, tak apalah abang, asalkan abang baca ikut peraturan dia. Innal ladzina, saya baca ni tanpa, kalau kita masak kari tanpa santan, tanpa gula, tanpa apa, nama je kari, tapi boleh makan insya-Allah. Contohnya kita baca tanpa lagu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Contohnya. Ni pun ambil nafas pendek dah rasa macam tak cukup dah. So tanpa lagu tapi rasa macam kita ikut dia punya undang-undang dia dalam sudut tajwid. Pastikan zal. Innal ladzina yakhshawna. Di sini yakhshawna. Kha sini tebal ke nipis? Yakh ke yakh? Senyum. Simat. Ada orang dia tak tebal, tak nipis. Dia hentam ha terus. Bukan kha. Innal ladzina yahshawna. Ramai. Cuba abang akak-akak tengok balik. Kol lah kita ni baca, aku baca bunyi yahshawna. Dia tak tekan pada kha. Sebab kha ni jarang kita sebut. Kan ustaz sebut itu hari. Kha ni bila kita sebut makhraj kha? Ulang balik, saya ulang balik. Saja bagilah mengantuk. Makhraj kha sering kita sebut bila? Kakak, abang, time tidur, tak sedar. Dengkur, kha, adakah berdengkur huruf sin? Huruf dad ke, huruf waw ke? Waw. Tak ada. Bukan buat lawak ni bagi hilang mengantuk sikit. Sebab tu bila kita nak sebut kha dalam mengaji ni agak berat sikit. Satu lagi bila kita keluar kita sebut kha, semua yang kurang sopan sikit. Apa dia? Pertama dengkur, yang kedua bila nak buang kahak minta maaf. Ada nak buang kahak dengan huruf sin? Tak ada, dia mesti bunyi kha. Minta maaf. Tapi bila ngaji tak sebut pula kha, susah. Ataupun sebut nama orang pun tak sebut kha. Kalau nama Khalid kan, Haji Khalid, Tan Sri Khalid, kan? Allah yarham MB kita Tan Sri Khalid.
Tak kau orang panggil, saya nak pergi rumah Tan Sri Khalid. Oh, bunyi arak qalqalah siap dengan kha. Tak ada. Bunyi Tan Sri Khalid, bunyi dengan ha. Betul tak? Khalid ataupun lid saja, bunyi lebih kurang macam itulah. Jangan kita sebut kha bahasa kita lah, minta maaf. Sebab saya sering dengar kalangan anak murid saya banyak yang salah dalam sudut kha. Wa amanahum min memang kita tahu dah sekarang ni memanglah. Dulu lebih kurang 2 kali 5 min hauf wa amanahum min hauf. Kalau tak belajar ni, dah belajar ni memang taklah ustaz. Tapi boleh jadi anak kita baca, boleh jadi staf kita kalau yang tak bertalaki dengan kita ni akan baca lebih kurang wa amanahum min hauf dengan kha. Sama juga kat sini innal ladzina yahshauna. Boleh jadi sebab saya pernah dengar anak murid saya baca innal ladzina yahshauna, saya kata tak, yakhshauna. Isti'la di sini kedudukan kha tu tebal. Cuba yakhshauna. Okey, tapi jangan melantun. Ada orang dia tebalkan kha, dia melantun pula. Salah. Dia bukan huruf qalqalah di sini. Contoh dia qalqalah macam mana? Yakhshawna, innal ladzina yakhshawna. Dia boleh jadi. Maknanya elakkan daripada makhraj ha, elakkan daripada qalqalah. Saya tanya qalqalah ada berapa huruf semua, tuan-puan? Jawab ramai-ramai lah, dia dapat syafaat sikit. Seorang-seorang ni takut. Huruf qalqalah ada berapa semua? 5. Dalam rangkaian dia ada 2. Ada 2. Bahasa Melayu, ada bahasa Arab. Bahasa Arab khutubun qataba jim dal. Khutubun jadin. Lebih kurang macam itulah. Khutubun jadin qataba jim dal. Bahasa Melayu baju dah kotor. Lebih kurang macam itulah. Tu pun tak hafal lagi. Dia pergi hentam telkom dah kotor. Memang tak keluar lah. Kebetulan telkom dah 2 bulan tak basuh. Memang telkom dah kotor. Bukan telkom je, kopiah pun sama juga. Baju pun sama juga. So di sini saya nak sentuhkan kepada kita semua sebelum tak lupa, jaga kebersihan setiap kali kita nak pergi ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hiasilah diri kamu setiap kali kita nak ke masjid. Jangan sampai tahap kopiah ni kuning separuh, Thailand nak separuh. Tapi bila nak pergi kenduri, songkok tu satu habuk pun tak ada. Dia pakai roller tu, dia songkok. Kilat songkok tu. Tapi pergi masjid jumpa nak sembahyang, nak munajat dengan Allah, kopiah, dia kata isteri saya ni tak basuh. Peranan isteri ke ataupun kita sendiri? Sama-sama 2 kali 5. Isteri pun kena ambil berat lah. Nampak baju jubah cik abang tu teruk sangat tu, dah berbulan-bulan tolong. Ni duk gantung 3-6 bulan jubah kat situ. Maunya tak kuning, kopiah dan sebagainya. Telkom pun sama. Jadi di sini saya nasihatkan buat kita semua, buat diri ustaz sendiri, jangan kita pergi tempat ibadah tanpa kekemasan keterampilan yang baik, sebab kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kha di sini tebal, jangan melantun. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Di sini ra sini tebal kan nipis ra. Kadang-kadang kita nipis. Bunyi rabbahum. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Dia macam tu. Ingat tuan-puan, setiap ra yang baris atas ataupun baris depan tetap tebal. Ra atas ra ke ra atas ra? Ra kan? Okey. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Pastikan di sini setiap kali mim mati jumpa dengan ba. Apa hukumnya di sini? Kita nak murajaah, nak ulang kaji. Kita dah sebulan sekali jumpa. Kalau tak ulang kaji tajwid, confirm al-klaud. Tak ingat, lupa. Makan nasi Arab, makan nasi lemak. Dah lah orang kata makan nasi lemak banyak-banyak dah lupa. Saya kata tak juga. Kalau orang ngaji mengulang, dia hafal. Tapi kalau makan nasi lemak tak baca Quran sebulan, confirm bukan nasi lemak je. Makan apa sahaja pun boleh lupa. Kalau tak mengulang. Sebab tu kita kena ada, guru saya pesan, dan dalam hadis pun ada, ta'ahadu. Maknanya kita kena ada diri sendiri, kena perjanjian dengan diri sendiri. Aku ni pandai-pandai korang nak ngaji Quran tiap-tiap hari. Kalau orang yang dah hafiz 30 juzuk,
Paling-paling kurang setengah juzuk sehari. Paling-paling banyak pun bacalah 2-3 juzuk mengulang. Tapi kalau kita yang orang awam, saya dan tuan-puan, kita baca sekadar mana kita mampu. Sekurang-kurangnya ada al-wirdul yaumi, paling-paling kurang kita baca 5 muka surat ke 3 muka surat. Jadi kalau jangan tinggal langsung. Kalau tinggal langsung nanti dia akan lupa hukum hakam tajwid. Okey, hukum di sini apa dia? Mim mati jumpa dengan ba. Apa hukum dia di sini tuan-puan? Izhar syafawi. Betul tak? Mana betul? Saya bagi pilihan. Izhar syafawi, ikhfa syafawi. Mana betul ni? Ikhfa syafawi. Ada yang buka mulut saja je. Bunyi ikut je. Saya tahu apa benda lah sebut ni. Saya tak tahu juga, tapi bunyi nampak macam ada fungsinya. Okey, mana di sini setiap mim mati, ingat sampai bila-bila. Setiap mim mati jumpa dengan ba. Kalau mim mati tu tak ada baris, tak ada tanda bulan sabit, confirm dia hukum dia mesti dengung. Ingatlah, kalau mim mati jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah tanpa ada tanda bulan sabit dan tak ada apa, kosong, zero atas mim tu, confirm dia sambung dengan huruf yang perlu kita dengung, seperti ba. Satu lagi, mim jumpa dengan mim pun sama juga. Yang ni kalau mim jumpa dengan ba, hukum apa dia? Nak ulang kaji ni, ulang kaji balik. Ikhfa syafawi. Kita baca rabbahum bil ghaibi. Mulut kita pun tak rapat sangat, sehelai kertas. Rabbahum bil ghaibi. Tapi janganlah sampai tahap 50 muka surat punya ngangang kita, mulut kita tak. Rabbahum, bukan macam tu. Sehelai kertas. Umpama kita ambil duit RM1 letak dalam jari kita. Tapi janganlah ambil duit RM1 sekarang ni, batuk nanti seminggu. Duit tu kotor kan. Ada orang kata, ustaz, duit ni kalau kita kira duit, jangan kita terus pergi makan ke apa, kita tak tahu duit punca daripada mana kan. So kita kalau pegang duit, kira duit, kita terus pergi cuci tangan. Kita tahu sumber duit daripada mana, daripada pasar ke mana ke, supaya takut tidak kuman, jangkitan kuman. Okey. Kalau mim jumpa dengan mim, apa hukum dia? Idgham. Ingat, idgham mithlain saghir. Sebab kita ni kelas, kita ni taklah kata kelas talaqi, tapi kita tak adalah tulis kat papan hitam. Tapi kalau tuan-puan rajin bertulis, take note, insya-Allah benda tu dia akan dekat dekat otak kita. Tapi kalau kita datang kelas ustaz pun tak kuliah saya berbulan-bulan, 12 bulan, setahun, tapi tak take note, saya rasa agaknya sukarlah nak hafal, kecuali yang memang dah hafal. Okey, tapi kalau boleh take note ya. So di sini kalau mim mati jumpa dengan mim, apa hukum dia? Idgham mithlain saghir. Ada orang tu periksa, ditulis mim mati jumpa dengan mim, jadi mim sedih. Mim yang pertama mati, mim yang kedua sedih. Jawab macam tu memang cikgu dia bagi bintang. Bintang nombor 1 keluar dulu, kalah. Maknanya tak dapat markah, kosong. Jadi janganlah buat lawak tak ketahuan pula kan. Kalau kita kadang-kadang ni bila periksa, boleh juga, boleh tahan juga dia reka. Kalau orang lelaki ni kadang-kadang dia nak bodek, saya lah pernah bodek tu guru saya kata, semoga tuan guru dapat jodoh yang kedua, yang ketiga saja, seronok kan. Masa belajar kat negara Arab dulu lah, orang Arab ni dipuji-puji macam tu, dia seronok. Jumpa dengan saya, Abdul Karim, boleh aku baca kat sini, aku bagi kat kau mumtaz, cemerlang. Tapi surat ni kalau aku balik ke rumah, apa yang jadi saya tak tahu juga, dia kata. Jadi aku amin kat sini, balik ke rumah aku tak berani nak amin kuat-kuat. Ni orang Arab saja cerita kat saya ni. Kita saja buat cerita lawak kan. Jadi benda-benda ni kita kena tengok balik lah. Pastikan bacaan kita tu dengan hafazan yang betul-betul mantap. So kita tengok balik sini hukum hakam dia. Tak ada hukum hakam lain ya. Kalau mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Satu. Yang kedua, kalau mim mati jumpa dengan mim, idgham mithlain saghir. Dan 26 huruf hijaiyah yang lain ada lagi 26 huruf jumpa dengan mim, dia mesti ada tanda bulan sabit. Maka di situ nama dia izhar syafawi. So izhar syafawi ada berapa semua? 26 huruf. Jadi 2 huruf tadi tolak 2 huruf, mim dengan ba,
Ada lagi 26 huruf adalah izhar syafawi. Nanti kita tengok balik. Rabbahum bil ghaibi. Ghaibi ke ghaibi? Tebal. Tebal. Okey. Ghaibi lahum maghfiratun. Lahum maghfirah. Baru sebut mim mati jumpa dengan mim mati. Umur panjang lah mim apa ni? Orang kata hukum mim mati jumpa dengan mim ni. Idgham mislain saghir ni jumpa dekat sini. Iaitu mim yang zero, tidak ada bulan sabit, tidak ada apa baris, jumpa dengan mim, maka ada bukti kat sini. Dua. Pertama tadi rabbahum bil ghaib, ikhfa syafawi. Yang kedua lahum maghfirah. Berapa harakat kita dengung? Dua harakat. Okey. Lahum maghfiratu, maghfirah. Maghfirah nipis ghain ke tebalkan ghain? Tebal. Maghfirah. Tapi jangan melantun akak. Jangan berantun abang. Mana kita baca maghfirah, jangan maghfirah. Bila ada orang tu dia kata, "Ai dah tebal lah ustaz." Memang abang dah tebal, tapi abang melantun tu kenapa? Melantun apa? Maghfirah tak boleh. Kena baca maghfirah. Maghfirah, jangan maghfirah, sebab bukan daripada kalangan huruf qalqalah. Okey? Lahum maghfiratu wa ajrun. Okey, di sini ada tanda tanwin dua depan, jumpa dengan waw. Apa hukum dia di sini tuan-puan? Ini hukum mazhab lain pula mari ni. Hukum apa? Idgham ma'al ghunnah. Okey, saya nak tanya balik ni. Kita kena ulang kaji balik. Idgham ada berapa huruf semua? Semua total 6. Okey. Idgham terbagi pada berapa? 2. Okey. Yang 6 huruf tadi dalam rangkaian apa? Saja kita ulang kaji. Tak. Dengar soalan Ustaz. Huruf idgham ada 6. Dalam rangkaian apa? Rangkaian dia. Ada yang sebut yarmaluna. Makan open house banyak ni. Open house dah habis dah, tapi masih lagi ada efek. Dia punya kesan open house tu sebulan tu, dah boleh hilang tu, masih lagi ada lagi. Lupa dah tu. Apa dia? Dalam rangkaian yarmaluna, ya ra mim lam waw nun. Itu dalam total huruf idgham. Okey, idgham terbagi pada 2 pula. Satu idgham ma'al ghunnah, satu lagi idgham bila ghunnah. Okey, yang ma'al ghunnah dalam rangkaian yauman ataupun yanmu. 2 jenis ya. Yauman, ya waw mim nun, ataupun yanmu. Ya, yanmu ni tumbuh. Tumbuh makna dia. Yauman ni hari. Tengok balik di sini. Ya nun mim waw ataupun ya waw mim nun. Lebih kurang macam tu lah. Buat 2 contoh tu. Kalau orang tanya idgham al ghunnah dalam rangkaian apa? Yauman ataupun yanmu. Tapi janganlah kakak abang-abang pergi jawab pula orang tanya kita, huruf idgham ada berapa? Kau tolaklah izhar tu 6 huruf. Kau tolaklah punya ikhfa tu 15. Kau tolak satu huruf tu iqlab. Yang baki tu semua izhar lah. Oh, memang macam tu memang sedap. Jangan jadi tok guru macam tu, rosak habis. Anak murid pun pergi ambil ilmu tu, pergi cerita dekat kawan-kawan dia. Kau tahulah huruf idhar ada berapa. Kawan-kawan lain pun tak tahu juga. Kau tolak yang tu tak, cerita dalam rangkaian. Sebab tu kita ada namanya rangkaian. Okey. Yang tidak dengung lam dengan ra. Okey. Di sini kita tengok balik. Apa simbol kalau kita nak tahu dia ni ada dengung? Tanda dia senang je. Kalau kata baris 2 depan berbentuk 99. Ustaz dah sebut tu hari. Kalau berbentuk 99 maknanya confirm dia dengung. Tapi kalau datang baris 2 depan berbentuk 69, itu izhar. Senang sahaja. Sebab Ustaz, saya ni susah nak hafal lah Ustaz. Tak apa, saya bagi simbol dia senang je. Asal nampak je 99, akak makcik dengung. Kalau nampak bentuk baris depan 2 berbentuk 69, jangan dengung. Itu paling senang. Okey? Wa ajrun kabir, wa ajrun kabir, maghfiratu, dengung situ 2. Saya dulu masa belajar dulu, taklah kita nak tulis semua hukum hakam di Al-Quran tu, tak berapa kemas. Guru saya pesan jangan kita pergi
tulis kat Quran, nota semua kat Quran tu nanti tak terbaca nanti. Kita buat tanda. Tulis itu 2 je. Maknanya 2 harakat. Okey? Maghfiratu wa ajrun kabir. Wa ajrun. Sini qalqalah ke jim? Qalqalah. Kubra ke sughra? Sughra. Pasal dia duduk tengah-tengah kalimah. Wa ajrun, jangan wa ajrun, tak nak. Wa ajrun. Wa ajrun, jangan wa ajrun. Tu besar sangat qalqalah dia. Wa ajrun, lembut je. Sebab tu tuan-puan, kalau kita baca Quran, jangan ada namanya takalluf ataupun namanya mubalaghah, over lebih sangat ataupun terlalu sangat tekan sangat. Dia punya nak bagi keluar makhraj huruf Arab tu sampai Arab tu tak terbaca. Arab tu dengar pun, aku dengar bunyi macam terlalu Arab sangat ni. Contoh dia, innallazina yakhshawna rabbahum bil, nampak terlalu sangat. Relax. Apa ni? Tidak ada takalluf, memaksa. Macam kita cakap bahasa Melayu lah. Kalau macam saya ni, kemungkinan tuan-tuan gelak kat saya tahu. Ada yang gelak Ustaz Karim cakap bunyi slang-slang Arab sikit campur, utara campur, Kelantan campur. Sebab saya memang kacukan, memang campur. Saya banyak belajar. Jadi, tapi bagi orang yang katalah orang yang betul-betul orang KL, dia tak ada sangkut-sangkut, dia bercakap selambui lancar. Okey, suruh orang yang tak pandai, memang dia akan sangkut. Sama lah. Okey, di sini tengok balik. Wa ajrun kabir. Pastikan di sini tanwin baris depan 2 jumpa dengan kaf. Apa hukum dia di sini? Tadi dah idgham kan? Ada satu lagi. Rumah satu lagi, nama dia ikhfa. Banyak kita mengulang hari ni. Iqlab kita tahu dah. Ikhfa syafawi kita dah ulang kaji dah. Apa dia ni, izhar syafawi kita kaji dah. Idgham mithlain kita dah kaji dah. Ni jumpa dengan ikhfa hakiki. Saya nak tanya tuan-puan, ulang kaji balik. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 17? 15. Diskaun dah, bukan jekyll ni. Kejap naik, kejap turun, kejap naik. 15. Dalam rangkaian tolak 6 izhar, tolak 6 idgham, tolak iqlab. Yang baki tu 15 tu ikhfa lah. Lingkup macam ni. Ingat, satu jeza, saya bagi clue ni. Satu jeza, saddaka, fathiq, datazin, syadzin. Dia tip lama tak boleh ulang dah. Ingat tak? Sekali lagi. Saya nak pecah mata, ramai-ramai jawab. 1, 2, 3. Rengkap pertama, kalimah pertama. Ni mesti ni nak makan open house banyak ni, kambing, unta semua dah ada, lupa dah ni. Baru tinggal sebulan. Ni kalau saya tinggal 3 bulan macam mana ni? Ustaz, kita kena buat sebulan 3 kali dah Ustaz. Tak boleh dah sebulan sekali ni. Lupa je. Ustaz, fakta umur lah Ustaz. Kalau bab tajwid, fakta umur terus. Okey, satu jeza. Ingat, saya nak tuan-puan jangan tamak nak belajar serentak. Belajar sikit-sikit tak apa. Okey, saya bagi. Satu jeza. Sa, ta, jim, zai. Tulis. Kalimah pertama, satu jeza. Sa, ta, jim, zai. Dalam satu kalimah, satu jeza. Kita kena cantum lah. Cantum. Satu jeza. Sa, ta, jim, za. Kalimah kedua, saddaka. Sad, da, sama dengan dal, dengan qaf. Sadda, sama dengan kaf. Saddaka. Bukan saddaqa, saddaka dengan kaf. Saddakaf. Lepas tu yang kalimah ketiga, fathiq. Fa sambung dengan tha, bukan sa, tha titik 3. Tha, qaf. Fathiq. Fathiq. Buat baris sekali. Ni kali yang kena puluh dah tulis ni. Entah mana. Asal kelas bulan ni tulis dah. Main bulan depan memo lain pula, buku lain pula, entah mana yang lama. Hafal. Ustaz hafal dulu. Sampai sekarang ni Ustaz tak lupa tau. Tapi kalau akak-akak apa-apa tulis, tak nak cuba menghafal, confirm jaging makan nasi Arab lagi, dah lupa dah kita. Okey? Pertama. Apa pertama tadi? Satu jeza. Cuba ramai-ramai. Yang kedua, saddaka, kaf. Saddaka.
Yang ketiga, fasiq. Bunyi Arab sikit. Ni dah fasik. Fasik. Bunyi dah lah, bunyi macam lembut-lembut. Nanti keluar huruf lain pula nanti. Fasiq. Keluar lidah. Fasiq. Bukan fasik. Fasik tu kita jadi sebut sin balik lah. Sebut betul, baru dia kita keluar betul. Kadang-kala, minta maaf, bila tuan-puan malas sebut huruf dia, dia akan mengulang 2 kali. Satu jeza, sin dah sebut dah. Saddaka dengan sad. Tapi kalau kita malas sebut sad, sebut sin pula. Satu jeza, saddaka, 2 kali sin dah sebut. Fasik, mari pula sin pada situ, 3 kali dah sin. Mana satu ni? Pastikan tulis betul-betul. Satu jeza dengan sin. Saddaka, sadaka. Qa dengan kaf. Fathiq dengan tha. Fathiq keluar lidah. Qaf, qaf, titik 2. Da, ta, zin. Da, ta. Da, ta, zin. Ta, za. Kalau kita hajat dah, ta, za. Ta dulu, betul za ada titik tu. Maknanya, abang dengan adik ada sekali. Ta, zin. Rapat sekali. Da, ta, zin. Lepas tu, kalimah yang kelima, syadzin. Shin dengan zal. Shin dengan zal. Zal adik pada dal. Boleh ya? Kan pergi sebut zai pula lagi. Satu jeza, sadaka, fasik, datazin, syazin. 2 kali zai sebut. Kan satu jeza tu zai dah. Jangan syazin pula kat belakang tu. Jadi 2 kali zai. Tak. Yang hujung kita keluar lidah. Syazin. Nak terangkan huruf sampai batuk saya ni. Memang macam tu. Quran ni dia memang macam tu. Kalau saya malas, habis. Kalau tok guru pun sebut lebih kurang malas, anak murid berterabur masuk longkang semua. Kenapa ni? Pasal tok guru malas. Sebab tu kita bila jadi imam, baca Quran, azan, sebutan dia biar clear. Ya Allah, mulut tak bila tak buka pun. Tu susah. Ataupun ngaji Quran. InsyaAllah ni. Kata contohnya kita duduk kat surau ni, ada hamba Allah baca Quran, kita masuk bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu terdengar ada orang baca-baca. Kita bagi salam. Waalaikumsalam tu lagi clear. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Janganlah macam tu. Patutnya Quran tu lebih clear. Waalaikumsalam tu tak clear tak apa. Itu kena tepat. Okey? Boleh ya? Kita kupas hari ni satu ayat sahaja untuk hari ni. Banyak tapi kita ulang kaji ya. Kita ulang kaji semua. So tuan-tuan dirahmati Allah, mana yang saya sebut tadi semua penting. Semua penting. Pasal kita jumpa sebulan sekali, nak semua nak sebut serentak. Tapi kalau tuan-puan tak nak usaha murni, saya pun tak tahu nak buat macam mana. So mana yang take note tu tolong share dalam grup. Bolehlah screenshot kan, simpan mana yang saya sebut tadi. Huruf apa ni, izhar, huruf ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Nama dia lain dah. Ikhfa hakiki, dia ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki ada 15. Pertama, kalimah pertama saya nak suruh kita hafal satu jeza. Ulang. Lagi mana tak balik hari ni, nak balik pejabat, sebelum balik rumah tu, kalau boleh hafal lah 15 huruf ni. Jumpa dengan kawan, Assalamualaikum, satu jeza. Kawan jawab, Saddaka, Fathiq, Datazin, Syadzin, Alhamdulillah. Kalau dia jawab tak boleh tu, maknanya dia tak hafal tu. So kalau boleh kita ada usaha ni. Saya yakin tuan-puan, kalau tuan-puan boleh hafal yang nampak simple ni, tapi sebenarnya bekalan untuk kita ni lebih mantap dalam bacaan Quran. Bila kita terconfuse dalam bacaan kita, kita tengok mim mati jumpa orang kaf ni. Ustaz Karim dulu pernah balawak, dia kata tolak tu, tolak ni. Tak nak, aku tak nak. Aku nak yang huruf aku belajar ni. Satu jeza, saddaka. Ka di sini. Maknanya tanwin jumpa dengan kaf ni. Ikhfa. Ada hujah kita. Ni kita nak tolak sana, tolak sini. Yang tu yang jadi kita lama-lama dia berterabur. So pastikan bacaan kita tu tepat insya-Allah. Okey, wa ajrun kabir, dengung 2 harakat di sini, ikhfa hakiki, kabir. Di sini kita nak landing berapa harakat ya? Kita panjang dia tuan-puan. Semua berapa biasanya berapa? 4, betul Kak? 4 harakat. Nak buat 2 boleh tak? Bang, buat 2 boleh tak bang? Nak landing dengan 2.
Tak nak panjang dah bang, penat dah. Nampak 2 je. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak 2 je. Boleh tak bang? Boleh. Macam mana kita nampak 2? Kita maintain 2 semua. Janganlah sekejap 2, kejap 4, kejap 6. Pening jamaah nanti. Abang jadi imam macam tu bang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 2 harakat. Betul, mari ayat kedua, yang kedua pula. Wa huwal azizul ghafur. Allah panjang pula situ. Mari ayat ketiga. Min futur. Memang sedap tapi ke laut bacaan dia. Kejap 2, kejap maintain. Abang dapat 2, semua 2 30 ayat tu. Nak buat 4 tapi biasa kita baca 4. Okey. Kabir di sini ra dia tebalkan nipis, last. Nipis. Kenapa nipis bang? Kenapa nipis? Sebab sebelumnya baris. Tapi ada ayat macam tadi, qadir yang first tu kita tebal, ayat kedua ghafur tu tebal, futur tebal. Jangan kita bagi nipis pula. Nama baca wa huwal azizul ghafur. Nipis pula. Kenapa? I kan perempuan. You tak apalah, you lelaki. Tak, kakak perempuan pun kalau baca Quran yang tebal tak tebal. Wallahu alam. Okey, kita baca sama-sama. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baca ramai-ramai. Ustaz dengar. 1, 2, ambil nafas. Kalau tak ambil nafas, asyahid wasyahidah. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab apa di sini walaupun satu baris tapi rasa macam nafas tak cukup? Sebab apa? Boleh bagi alasan tak? Sebab banyak dengung sini. Banyak dengung, tengok sini. Inna, 2 harakat situ. Alladzina yakhshawna rabbahum, dah 2 harakat situ. Lahum, 2 harakat. Maghfiratun, 2 harakat. Ajrun kabir, dah berapa harakat di sini? Sebab tu dia makan nafas kita. Kita nampak basic, nampak ni satu nafas ni. Cuba abang baca tanpa ambil nafas, confirm mati. Confirm tak boleh nak sambung. Sebab saya pernah amalkan. Saya sekarang ni kalau jadi imam, ayat yang ke-12 ni paling saya tak nak terlepas lagi dah. Pasal banyak kali berhenti. Pasal silap. Rasa tak cukup nafas kita. Sebab kita ambil nafas pendek, tak tengok dia punya hukum hakam dengung tu banyak. Berapa hukum hakam dengung sini? Inna 1, rabbahum 2, lahum 3, maghfiratun 4, 5 sini, wa ajrun kabir. 5 hukum hakam sini. Kalau kita kira mari, tempat 5 tempat kita kena dengung, maknanya 2, 10 harakat dah sini. 10 harakat tu boleh pergi ke baris kedua tu. Maknanya kita baca lebih kurang macam nak pergi ke baris, 1 baris setengah ke 2 baris. Tapi ada tempat ayat lain dia panjang, tak ada dengung, tak ada emat. Boleh baca 2 baris. Boleh? Okey. Ada soalan apa-apa ke? Allah, Ustaz, hari ni 1 ayat je Ustaz. Memang. Tapi ulang kaji kita tu yang mahal. Ulang kaji kita tu yang kita kenalkan iqlaq balik, ikhfa balik, qalqalah balik, hukum hakam yang kita sebelah sekali jumpa memang kita kena murajaah ulang kaji. Kalau tak murajaah nanti kita makin lupa tuan-puan. So mana yang saya bagi hamut untuk hari ni tu pun tak pernah tanya. Tak pernah selisih. Kalau selisih saya tanya, Kak, huruf ikhfa ada berapa Kak? Tak pernah selisih kat PKNS. Duk selisih kat orang lain je depan MACD tu. Kalau selisih dengan akak-akak abang-abang, saya nak suruh abang belanja saya. Bukan belanja makan. Belanja huruf ikhfa ada berapa. Lepas ni saya rasa kalau jumpa dengan saya mesti lari kan. Tak, saya gurau saja. Tegur. Okey. Kok lah nanti Ustaz nampak Ustaz Karim, aku lari kan dia tanya aku kalau ada berapa, aku tak ada jawab, malu kok ke staff MBI. Tak ada. Tuan-puan nak jumpa Ustaz mana-mana pun tegur Tapi Ustaz tak ada pakai macam ni selalu waktu mengajar saja. Kat luar pun pakai baju uniform biasa. Tak adalah kita ni nak sampai macam ni berserebeh ke pasar macam ni. Gelak habis orang pasar nanti. Ini untuk official mengajar tajwid dalam TV boleh lah. Kalau nak jumpa kat luar saya tak pakai macam ni. Saya pun tak tergamak nak pakai macam ni. Kecuali waktu official saya mengajar sahaja atau menjadi imam. Kita nak ambil feeling Mekah, feeling Madinah tu je. Tak ada yang lebih. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada nafsu dan syaitan. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi bila? Bulan depan
bulan depan bulan 6 akhir bulan 6. Akhir bulan 6 ustaz tak ada kot, kemungkinan ustaz ke tanah suci kot. InsyaAllah 23 minggu ketiga saya ke Mekah 20 hari bulan. Tak sempat. Tengok kalau sempat sebelum tu insya-Allah lah ya. Doakan ustaz, insya-Allah saya doakan semoga kita menjadi tetamu Allah, dapat menunaikan ibadah umrah dan haji insya-Allah. Walaupun kita tengok dekat tabung haji tu 2162 ke, buat rayuan lah, minta buat rayuan kalau boleh pergi haji dengan usia muda lebih kuat. Jangan tangguh-tangguh. Kalau ada kebun banyak kat rumah tu, jual-jual kebun-kebun, jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab apa? Ini rukun yang kelima duk simpan kebun tu, mati esok pun orang lain ambil kebun tu. Kita tak cukup rukun yang kelima. So beratkan, jangan tunggu turn kita agaknya lambat, buat rayuan, minta pertolongan dari Allah. Kalau ada duit lebih sikit, minta kita ni niat, pasal niat betul-betul tuan-tuan boleh pergi haji insya-Allah. Tapi kalau kita tak pasal niat, asal cuti je nak pergi ke UK kan, nak pergi ke mana, kalau UK dalam Malaysia tak apalah. UK kalau luar negara tu banyak kos dia kan. Jadi kalau boleh tuan-tuan rahmati Allah, ada pasang niat ya. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan. Ustaz doakan insya-Allah. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.